Ada satu, dua, tiga. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Okey, apa cerita? Hari ni kita nak cerita pasal pendatang asing ni. Kita highlight lagi sekali dekat kerajaan. Sebab apa aku tengok dalam kerajaan macam tak ada orang fikir benda ni dan macam orang ambil remeh benda ni. Sebenarnya benda ni penting dan sangat perlu untuk diberi perhatian, demi kebaikan rakyat sendiri dan warga negara sendiri. Okey, isu pendatang asing, pendatang asing ni kita boleh terima mana-mana negara sebagai pendatang asing ni untuk datang kat sini dapat bantuan, Tapi kita tak boleh terima rakyat asing yang datang daripada negara-negara yang terlibat dengan kancah peperangan dan keganasan. Rakyat-rakyat daripada negara macam ni kita tak boleh terima. Sebab apa kita tak boleh terima? Sebab mentaliti mereka ni dah rosak. Faham tak? Macam mana dia rosak? Dia melihat keganasan, pembunuhan, kekejaman ni adalah satu perkara yang biasa. Sebab dia dah tengok. Dia tengok mak dia kena bunuh. Dia tengok bapak dia kena bunuh. Anak dia kena bunuh. Dia tengok orang perempuan kena potong tangan. Ni semua dia dah biasa tengok. Kan? Jadi kalau kerajaan Malaysia pergi terima pendatang-pendatang asing yang macam ni dan tidak mengawal mereka ni, rosaklah. Dia akan jadi masalah jenayah lah kepada rakyat sendiri. Faham tak? Sebab tu kalau kita tengok kes Rohingya yang terlibat dengan kes rogol tu, dia rogol budak 14 tahun. Mana sifat kesian dia? Mana sifat penilaian dia terhadap ini budak kan? Kenapa nak buat macam ni? Rogol buang dalam semak apa semua ni kan? Kenapa dia tak kesian? Sebab dia punya jiwa dah mati. Faham tak? Jadi pelarian-pelarian yang macam ni, pergi merompak, menyamun, ugut sana, ugut sini, cabar polis, fitnah polis. Pelarian-pelarian yang macam ni, kita tak boleh bagi dia duduk kat negara kita, bercampur dengan rakyat kita. Rakyat kita ni penuh dengan budi bahasa. Kan? Sepak kucing pun orang pergi report kat balai. Kalau Malaysia ni lah. Sana usahkan sepak kucing. Ambil orang rebus buat barbecue pun tak ada siapa heran, tu biasa. Jadi kerajaan Malaysia ni dia macam, kalau kita tengok, dia macam terlepas pandang dalam isu ni. Sedangkan askar, tentera, dia berkhidmat dalam perkhidmatan tentera, bila sampai hari dia keluar baris, dia akan dihantar ke peralihan. Dia akan pergi kursus peralihan. Kenapa ada kursus peralihan ni? Kursus peralihan ni diadakan untuk askar ni, dia nak sesuaikan diri dia dengan masyarakat luar. Sebab selama dia duduk dalam tentera, dia diajar tentang perang, tentang keganasan, tentang tindakan. Yang mana sensitiviti dah kurang. Banyak sensitiviti bab-bab perasaan diketepikan. Walaupun orang kata askar lah paling banyak mat bunga kan. Askar ni paling romantik. Dia romantik dengan perempuan je. Kalau dengan yang lain-lain tak ada. Jadi nak betulkan mentaliti dia, askar ni dihantar ke kursus peralihan supaya dia punya mental tu boleh dimotivate balik. Faham? Apatah lagi pelarian perang yang betul-betul duduk dalam perang. Kan? Diterima masuk ke dalam negara kita dan dibiarkan bercampur dengan masyarakat. Sekurang-kurangnya adakan kem motivasi. Kem psikologi untuk dia orang. Betulkan balik mentaliti dia orang. Dia orang sampai sini, duduk atas kapal kayu tongkang tu, nampak kesian. Tapi pernah tak kita lihat sejauh mana kerosakan mental dah berlaku kat dia? Nampak? Sebab itulah pelarian-pelarian ni, dia masuk negara kita, dia tak fikir pasal undang-undang. Dia tak jaga peraturan, dia tak hormat rakyat Malaysia, dia tak ada benda tu semua. Jiwa dia mati. Faham tak? Sebab tu dia bangga nak jadi gangster, nak jadi abah henda semua. Inilah budaya yang dia nak bawa. Faham tak? Padahal kalau dia betul-betul hero, buat apa dia lari tinggalkan negara dia? Pergilah perang kat negara dia tu. Bumi sendiri tidak dipertahankan, datang kat bumi orang nak tunjuk hero.
Hero macam mana? Bapuk dah lah. Bila kena gempak balik, lari, hilang. Masuk dalam kain bini, lari kapal sawit lah apa semua. Kan? Jadi itu berkaitan dengan pendatang asing. Pendatang asing ni tak boleh kita terima sebarangan. Sebab tu semasa dalam isu Palestin, Bosnia Herzegovina tu semua, kerajaan Malaysia melarang mana-mana rakyat Malaysia membawa balik rakyat Bosnia ke apa ni sebagai anak angkat. Dilarang. Sebab apa larang? Sebab budak Bosnia dengan budak Palestin tak sama dengan budak-budak kat Malaysia ni. Faham? Budak Palestin, askar Israel tu pegang rifle, dia lastik pakai batu. Budak Malaysia berani. Budak Malaysia tengok polis bubuh pistol revolver lama tu pun, polis. Dah takut. Budak sana tengok askar pakai peluru berselirat kat badan. Tentera tentera Yahudi tu duduk sana, hentam Palestin. Budak Palestin tengok askar macam tu, bawa RPG apa semua, dia lastik pakai batu je. Kan? Jadi macam mana nak campur dengan rakyat Malaysia yang tengok kucing kena sepak apa menangis? Faham tak? Jadi saranan saya kepada kerajaan Malaysia, pendatang haram ni perlu ada satu pemantauan dan perlu ditapis dengan baik demi kebaikan rakyat Malaysia. Mereka tak heran untuk melakukan jenayah, kekejaman, kekerasan. Tak heran sebab mereka dah tengok. Sebab tu negara kita ni tak boleh didedahkan kepada aktiviti-aktiviti keganasan, kerana dia akan mendorong dan merosakkan mentaliti masyarakat. Kita hidup dengan budi bahasa lah, kita hidup dengan penuh kesopanan santun lah apa semua kan. Tengok tata rakyat tu, rukun negara. Cuba tengok. Jadi kerajaan kena tengok balik lah isu ni. Jangan ambil sambil lewa, buat tak tahu apa semua. Yang jadi mangsa rakyat. Benda macam ni aku tengok tak ada siapa pun di pihak menteri ke, di pihak orang politik ke yang dapat tengok benda ni. Kan? Kita cakap, Indonesia, Thailand, negara yang kuat rasuah. Kan? Tak apalah Indonesia tu kuat rasuah, negara dia besar. Kan? Kita, negara besar ni buat rasuah, bocor sempadan, dadah masuk. Bocor perairan, pendatang haram masuk. Kan? Lepas tu masuk tu pula boleh ada keluarga kat sini, boleh buat rumah kat sini, boleh kerja kat sini, boleh jadi bos kat sini, boleh buat pertubuhan kat sini, boleh jadi presiden kat sini. Kan? Ini orang kata apa? Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Ni ada. So tentang isu pelarian-pelarian ni semua, itu saja komen saya. Mohon kerajaan tengok balik benda ni. Kan? Jangan duk sibuk berpolitik kan. Kita tengok orang-orang politik ni, dia orang sibuk duk sembang pasal politik, siapa nak jadi PM lah apalah semua. Ni ibarat apa tau? Ibarat kata dia duduk, dia tengok depan hidung dia je. Kiri, kanan, belakang, atas, bawah semua tak tengok. Kan? Sampai lupa nak tengok isu-isu semasa, isu-isu rakyat, isu-isu keselamatan negara. Tu semua tak tengok. Sibuk politik. Itu saja komen saya. So kalau ada apa-apa nak tanya, tanya. Kita boleh terima pelarian-pelarian daripada negara-negara yang berbentuk kebuluran. Itu boleh. Tapi kalau keganasan tak boleh. Negara kita sendiri baca majalah yang berkaitan dengan pengganas pun kena tangkap tau, masuk sosma tau. Negara kita. Betul tak? Ada kes-kes yang orang kena tangkap pasal dia memiliki bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan ISIS lah, jemaah-jemaah pengganas, kumpulan-kumpulan pengganas kan. Perempuan, lelaki kena tangkap masuk sosma. Tanpa bicara punya kena tahan. Memiliki saja. Kan? Tapi kita tengok kerajaan dia bawa masuk orang-orang yang terlibat dengan kancah keganasan. Pelarian-pelarian yang terlibat dengan dunia keganasan. Dia bawa masuk dalam Malaysia. Bagi bercampur dengan rakyat dia semua. Rakyat Malaysia ni tengok pistol pun dah serius lah. Pistol lah.
Rakyat-rakyat yang datang, rakyat asing ni, dia datang daripada negara dia yang terlibat kancah perang. Dia tengok pistol tu dia gelak. Sebab apa? Dia dah biasa tengok benda tu. Yang dia tengok kat negara dia bukan pistol. Yang dia tengok kat negara dia RPG. SLR, GPMG. Ni mainan dia bagi mereka kat sana. Lepas tu main duduk kat negara Malaysia. Mulalah dia tak respect polis. Mulalah dia rasa macam dia boleh hentam polis. Itu yang berlaku kat Muar tu. Yang hentam pergi fitnah polis tangkap tu. Ni lah dia. Cuba tengok orang yang fitnah tu siapa? Orang daripada Rohingya. Jadi dia tengok polis-polis ni sebab alah polis Malaysia. Aku dah tengok orang dekat negara aku lagi ganas daripada polis Malaysia. Itu yang dia berani tu. Buat fitnah kat polis apa semua tu. Jadi kesilapan ni nak kata dah jauh kita tersilap pun tak boleh juga. Sebab negara kita dia ada proses bila tersilap tu boleh diperbaiki kan. Kita tak pernah perfect lah ya. Yang boleh buat benda perfect ni Allah Ta'ala je. Jadi kita nampak kita perbetulkan. Ya. Kalau kita nak terima pelarian daripada negara-negara yang kebuluran, tak apalah yang tak melibatkan keganasan. Boleh lah. Sudan tu ke. Kan, yang duduk padang pasir sampai kuah kering, tak ada benda makan. Yang ni kalau kita nak support boleh lah. Nak tolong boleh lah. Ini tolong rakyat-rakyat pelarian tu semua. Memanglah dia datang ceroboh masuk negara kita tangkap. Tangkap, hantarlah balik. Kan? Hantar balik. Mereka datang sini tengok. Oh sedih lah. Oh tolonglah, apalah merayu-rayu apa semua kan. Memanglah kesian. Negara kita ni kalau sepak kucing orang menangis. Itu pasal lah kita mudah kesian kat orang. Tapi orang yang datang tu tahu tak? Yang datang tu dia tak kenal erti kesiannya. Kesian tu dah mati dalam jiwa dia. Rakyat kita pergi pecah kedai, pesamun kedai pun pakai gelang kaki. Nampak? Bermakna keganasan ni kita memang tak bagi. Tapi kita menerima pelarian-pelarian daripada negara-negara yang terlibat dengan keganasan. Tak boleh. Rosaklah ketenteraman dan keamanan rakyat Malaysia. Rosaknya bukan pada tangan kaki dia. Kerosakan tu berlaku pada sudut pemikiran dia. Cara dia berfikir, cara dia menilai sesuatu benda yang sensitif tu berbeza dengan rakyat Malaysia. Ingat tak kes kucing tu yang budak tu pergi ikat kat pokok gantung? Report, polis tangkap, bawa pergi court. Tu rakyat Malaysia. Ya? So kita kena ambil berat benda ni. Aku tengok benda ni bahayalah. Kalau dibiarkan makin bahaya. Dia orang masuk negara kita sampai dia orang boleh buat geng. Boleh jadi abah anda, ayah anda apa semua kat sini. Boleh ada budak-budak, boleh ada kumpulan, boleh cetuskan satu kumpulan. Faham? Di samping tu dia orang boleh pergi berlakon, pergi jumpa sekolah bagi sumbangan, pakai songkok, bawa beg kepit, tunjuk. Lepas tu nak pegang kuasa. Nak sama rata. Tahu tak Rohingya ni dia kena hentam kat negara dia. Sebab perangai dia macam tu lah. Dia bila duduk satu tempat, dia jadi macam Belanda dapat tanah. Dia duduk satu tempat, dia nak jajah tempat tu. Dia nak tempat tu. Dia tak menghormati tuan tanah. Tu sebab dia dekat sana kena hentam. Sedangkan dekat Rohingya, ada banyak kaum tau. Bukan kaum Rohingya saja. Ada kaum lain, semua ada. Tapi kenapa dia yang kena? Nak sebut kata, sebab dia Islam. Kaum-kaum yang lain tu, etnik-etnik yang lain tu pun Islam juga. Kenapa tak kena? Dia yang kena. Itu menunjukkan, bangsa Rohingya ni perangai dia memang teruk. Sebab tu, dekat negara dia, orang bukan setakat halau, orang bunuh dia. Sampai kalau orang bunuh dia tu, kalau kita tengok, ibarat macam keturunan dia pun orang tak nak. Itu yang kita tengok, budak kecil-kecil pun kena jerut, kena gantung bagi mati. Makna benih daripada Rohingya ni pun tak boleh pakai. Tapi negara kita tak. Negara kita terima. Kena tipu satu Malaysia.
Itu yang sampai jadi ayahanda lah. Maki polis, fitnah polis semua. Mereka ni lah. Jadi dalam isu ni saya rasa jelas, penjelasan yang saya bagi ni jelas, pandangan dan pendapat ni jelas untuk difikir oleh semua orang. Di antara benda-benda yang menyumbang ke arah berlakunya kebanjiran warga asing, pendatang-pendatang seperti Rohingya ni, sampai dia dapat selayang, dia nak pasal selayang. Dia dapat satu tempat, dia nak tempat tu bagi dia. Perangai dia macam ni menyebabkan dia dibunuh di negara dia tu. Jadi orang-orang macam ni tak boleh ada dalam negara kita. Dia menggugat ketenteraman dan keamanan rakyat Malaysia ni. Dan satu lagi, warga asing ni, dia masuk secara haram, lepas tu dia bekerja kat dalam ni. Betul? Pendapatan kerajaan di sudut cukai, mana ada? Kan? Oh, dia nak masuk Malaysia, dia bayar permit. Kalau dia bayar permit, kalau dia masuk secara haram, mana ada dia bagi menyumbang kepada kerajaan? Bermakna kalau dia masuk secara haram ni, dia merompak hasil kerajaan di tanah Melayu ni. Kan? Cukai tak bayar, kerja ikut suka, dapat gaji cash. Mereka ni jenis-jenis macam ni. Jadi apa yang dia sumbang pada kerajaan? Tak ada. Bermakna dia masuk negara ni sebagai pendatang haram kalau dia merompak hasil negara gitu. Sudahnya rakyat sendiri jadi miskin. Mereka dapat duit kat sini, dah lah masuk tak bayar apa-apa levy, tak bayar cukai, tak bayar permit, tak bayar buat kerja apa semua, hantar duit bawa balik negara mereka buat rumah batu. Negara kita ni cukai pun dia tak bayar. Nampak? Sebab dia tu tak ada rekod punya orang duduk dalam negara kita. Jadi itu saranan saya kepada kerajaan. Bangladesh tak apa saya rasa. Sebab Bangladesh ni dia bukan kancah peperangan. Bangladesh ni dia datang daripada negara dia sebab negara dia tu miskin. Saya difahamkan Bangladesh ni negara dia tanah dia lebih rendah daripada paras laut. Jadi tempat dia selalu banjir. Jadi nak buat pembangunan kemajuan ni payah sikit. Jadi rakyat dia banyak miskin. Jadi dia datang Malaysia sebagai pelarian. Itu pun kalau kena tahan, kena tangkap. Tak bolehlah biar dia. Macam mana dia boleh bekerja kat dalam Malaysia ni apa semua. Bila dia bekerja tu saja, sumber pendapatan dia tu bermakna dia merompak hak rakyat Malaysia. Kan? Dia tak bayar cukai. Kalau dia masuk secara sah pakai permit tu tak apa. Itu dia ada bayar lah. Dia ada contribute pada kerajaan. Takkan benda ni pun nak tunggu jebat cakap kot. Kan? Baru menteri nak buat kerja. Kan? Ni kali kedua dah aku cakap ni. Kan? Warga asing macam Rohingya tu aku tengok duk biadab lagi. Pasar borong selayang aku tengok ada lagi Rohingya ni. Nampak? Bila dah banyak sangat masuk, nak kawal dah tak boleh kawal. Tak terkawal lah keadaannya nanti. Sikit-sikit, tak apalah sikit. Sikit lama-lama tak terkawal. Kan? Itu hari dia orang tam operasi dekat pasar borong selayang. Aku tengok sekali keluar dia angkut 6 truk. Tu pun duk ada lagi. Macam mana? Bahaya pendatang asing ni yang menceroboh negara kita ni. Pihak-pihak keselamatan perlu diberi kursus dan penerangan tentang bahaya tu. Jangan hanya keluar arahan, bagi arahan tapi tak bagi kefahaman, tak bagi kesedaran kepada anggota-anggota. Wujudlah rasuah. Cuba bagi faham, bagi kefahaman. Bahayanya bila pendatang asing ni terlepas masuk ke negara kita. Pertama, kalau dia ada COVID macam mana? Kalau dia ada COVID, habis semua orang. Nak cari dia tak ada. Pasal apa? Dia tak ada rekod punya orang. Satu orang je pendatang asing. Dia ceroboh masuk sini, dia ada COVID. Kita pun tak apalah, duduklah sini. Kesian kat dia. Dia hanyut kat laut tu. Kesian dia, buat naik kat darat. Habis semua orang kena. Faham tak? Jadi mesti pastikan negara kita ni
orang-orang yang pendatang haram ni bukan untuk dikesian. Bahaya dia lebih banyak daripada kita nak duk kesian kat dia. Risiko dia tinggi. Di sudut bawa penyakit berjangkit. Lepas tu tak bayar, tak ada buat kontribut kepada kerajaan, ekonomi negara ni semua jadi masalah. Lepas tu kata rakyat sendiri malas memilih kerja. Memanglah dan kau tak bagi peluang kat dia. Okay. So fikir-fikir kan. Ada apa-apa nak tanya, nak komen, aku nak off live ni. Ni satu lagi nak bagi tahu sebagai orang yang bergiat di media sosial macam aku komen-komen yang berbentuk macam bodoh tak sekolah ni, dia bukan satu benda yang aku perlu bagi perhatian sebenarnya. Sebab orang-orang yang buat komen macam tu, orang tu sebenarnya kurang kasih sayang dan dia minta perhatian aku. Aku tengok kadang-kadang apalah bodoh sangat dia ni punya komen kan. Macamlah komen dia tu boleh menjejaskan aku. Dia tak jejas sebab kalau kita nak layan tak habis kan. Dia minta dilayan. Macam tu lah lebih kurang. So kita nak kongsi benda-benda yang bermanfaat untuk difikirkan bersama ni. Kita tak payah layan yang negatif-negatif tu. Sebab apa? Ni sesi live ni aku buat isu semasa. Nanti kalau nak buat adakan sesi maki-maki, sesi kecam-mengecam, sesi bakar ni, nanti aku buatlah live yang lain. Live yang ni untuk benda-benda yang mendatangkan manfaat kepada masyarakat untuk fikirkan. So janganlah bodoh di dalam live ni. Buat komen macam lutung tercekik paku. Aduh. Tapi aku tengok tak ramai lah, seorang dua je. Cuma aku kesian jugalah seorang dua tu kan. Bagi dia kesedaran sikit. Simpan sikit lah bodoh tu. Pekat sangat, campur air sikit. Makin putih. Memanglah putih, aku pakai baju putih. So itu isu tentang Rohingya yang tengah berdegar satu Malaysia ni. Jadi kena ambil perhatian. Rohingya ni boleh mencetuskan satu hari nanti silap-silap rakyat Malaysia ni dia merusuh. Sebab apa dia merusuh? Sebab Rohingya ni melampau-lampau. Aku tak dengar lagi lah rakyat Malaysia marah dekat pendatang asing macam mana yang kedengaran sekarang ni marah dekat Rohingya. Nampak? Orang lain pun datang Malaysia, pendatang asing ni ada juga. Tapi aku tak pernah dengar riuh satu Malaysia ni pasal Rohingya je. Bermakna benda ni ada beza tau dengan pendatang asing daripada negara yang daripada puak-puak yang bukan Rohingya. Bangla, Nepal ni semua beza tau. Mana Rohingya ni aja kita tak nampak rosaknya dia tu kat mana. Dia adalah manusia yang mentaliti dia rosak. Dia reti kesian ke kat budak sekolah umur 14 tahun dia ambil pergi rogol buang dalam semak? Dia reti kesian ke? Dia tak reti kesian. Sebab apa dia tak reti kesian? Sebab dekat negara dia, adik dia ke, mak dia ke, anak dia ke, orang bunuh macam bunuh tikus di jalan dia. Jadi macam mana dia nak kesian? Kerosakan tu berlaku dalam mentaliti dia. Pemikiran dia tu rosak. Dia trauma. Lepas tu rosak mental dia. Jadi kalau dia tengok orang ni, dia tak reti kesian. Dia buat jenayah. Dia tengok penguatkuasa ni, dia tak reti takut. Sebab apa? Yang duk hentam keluarga dia ke suku sakat dia dekat negara dia tu adalah anggota yang beruniform. Yang bawa senjata GPMG, SLR. Peluru jenis 762 punya bawa. Jadi dia tengok polis Malaysia ni, dia datang tengok polis Malaysia, muka handsome, comel-comel, jambu-jambu kan. Pakai pun baju kemas-kemas, macam pergi kerja baju tak kotor macam ni kan. Kemas je kan. Side baju boleh sembelih ayam punya kan, tajam. Bawa revolver 1.38.
Dia gelak tengok polis macam tu. Sebab apa? Dia kata apa? Alah, tak heran dah. Itu yang dia berani kurang ajar dengan polis tu. So sama-sama kita fikirkan benda ni. Dan terus bercakap tentang isu-isu Rohingya ni. Bukan sebab Long Burma tu punya pasal, tak. Tapi memang kita tengok banyak kes Rohingya. Ya, dia melibatkan satu isu besar tentang Rohingya ni. Long Burma tu lagi wajib lah kena hantar balik kan. Dah merogol, dah maki polis, dah fitnah polis. Itu lagi wajib lah kena hantar balik. Kan duduk sini apa? Status pun penduduk sementara. IC merah pun tak ada. Dia pakai kad hijau je tu. So kerajaan kena fikir tau benda ni. Jangan sebab kadang-kadang ni mungkinlah kita takut nanti ada unsur rasuah. Dia dah tahu dia nak kena, dia pun bayar duit sana, bayar duit sini untuk nak lepaskan diri dia. Lama-lama senyap. Tapi isu Rohingya ni rasanya tak senyap. Kau rasuah banyak mana pun mesti tak boleh senyap. Sebab apa? Dia bising, rakyat dah bising. Orang marah juga dekat Bangla, Nepal apa sebelum ni kan. Tapi tak ada aku tengok marah macam mana marah kat Rohingya ni. Bermakna Rohingya tak sesuai berada di Malaysia. Negara yang penuh dengan sopan santun, tata susila. Negara Malaysia ni orang dia hati lembut, baik sangat. Tengok orang hanyut kat laut, mainlah naik ke darat. Tengok kucing tergantung, pergi report polis, kesian, sedih. Kan? Rakyat Malaysia, kucing mati, tanam kat kampung lah aku tengok. Tanam bubur batu nisan. Kucing mati tau. Orang Rohingya, rakyat dia mati kena bakar, bergelimpang dan longkang, dia biar je. Jadi ini bezanya diorang dengan kita. Bukan kita nak kata diorang hero. Diorang tu semua pondan lah. Pasal apa? Negara diorang tengah berperang macam tu. Dia mana mampu pertahankan negara dia. Dia lari kat negara orang. Lepas tu mai sini nak jadi hero. Mana boleh jadi hero? Basic dia pun dah habis dah. Pasal apa? Kalau kau hero, kenapa kau lari tinggalkan tanah tempat kau? Berjuanglah pertahankan tanah kau. Kan? Tapi dia datang sini, dia buat jenayah. Dia buat kerosakan. Sebab dia bukan hero, dia bapuk. Bila dia datang sini, dia mampu untuk buat kerosakan tu sebab dia dah tengok macam mana keganasan tu berlaku di depan mata dia kat negara dia. Jadi dia datang sini, bagi dia keganasan tu perkara biasa. Okay, so kita tutup live ni. Nanti kita nak buat isu lain pula. Pasal semalam aku dengar kata Ujang ada buat live apa entah. Nak buat apa? Grup. Untuk bersatu ke apa. Aku tak tahulah. Nantilah aku tengok dulu. Lepas tu nanti kita ulas balik benda tu. So sekian. Wassalam.